السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Melihat kepada ayat yang ke-23 daripada surah Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan sekiranya kamu berada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maka bawalah satu surah yang serupa dengannya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan serulah saksi-saksi kamu, pembantu-pembantu kamu selain daripada Allah Subhanahu wa taala kalau kamu golongan yang benar. Jadi ayat ini adalah climax pada cabaran yang Allah SWT kemukakan terhadap golongan munafiqun, golongan kafirun yang menentang Nabi SAW dan menganggap bahawa Al-Quran itu adalah apa yang dicipta oleh baginda Rasul SAW. Jadi mulalah timbul berbagai fitnah terhadap baginda Rasul SAW untuk mengatakan bahawa Muhammad ini mereka cipta Quran yang dibawakan itu. Baik, kalau ia benar-benar daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka silalah bawakan satu surah yang menyerupai Al-Quran itu. Kalau belajar bahasa Arab, perkataan surah ini merujuk kepada benda yang tinggi. Kerana itu kalau pagar dalam bahasa Arab dipanggil sur ataupun aswar. Jadi maknanya orang yang baca Al-Quran Karim ini akan menjadi orang yang mulia, orang yang tinggi, berakhlak mulia, bersifat pengampun kepada orang lain. Maka dengan sebab itu, salah satu daripada sebab penamaan apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim, komponen-komponen itu dipanggil sebagai surah. Maka datangkan kamu, bawalah sebagai bukti kamu mampu membawa datang sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Dalam bahasa Arab ini, kalau kita belajar sastranya, orang Arab terkenal sebagai mereka yang hebat pidato, bahasanya cantik. Begitu juga sebahagian mereka terkenal sebagai seorang yang penyair. Dari nasar, dari syair. Kalau syair ni biasanya hujung dia sama je, rangkap dia. Bukan macam kita bahasa Melayu ya, pantun 2 kerat, 4 kerat, tak. Mereka 1000 rangkap, sama saja hujungnya. Kalau lam, lam je semua. Nun, nun je semua. Ni orang Arab, dia boleh menuturkan sekali 1000 rangkap yang menyamai satu sama lain bentuknya. Jadi itu yang dibanggakan oleh golongan Arab. Mereka tak ada kehidupan, tak ada pokok-pokok macam kita, bangunan kalau duduk kat padang pasir. Maka setahun sekali mereka adakan satu suk dekat Ukaz, satu pasar dekat Ukaz untuk memperdengarkan masing-masing punya bacaan syair yang masing-masing buat sendiri, bukan tiru orang lain. Itu yang dibanggakan oleh orang Arab. Lagi satu nasar. Nasar ni macam pidato, ucapan pendek tetapi sangat mengkagumkan. Jadi tiba-tiba bila Quran datang, dia berbeza daripada rangkap syair dan berbeza daripada bentuk pidato yang Allah SWT datangkan di sisinya. Jadi bagi orang-orang Arab, ini satu benda yang luar biasa. Kalau kamu merasakan bahawa Muhammad yang buat bentuk yang ketiga, gubahan yang ketiga dalam struktur bahasa yang kamu banggakan itu syair, nasar, kemudian Quran bentuknya berbeza, cuba kamu bawa datang yang lain. Kalau kamu merasakan ia daripada manusia, sedangkan ini merupakan satu amr ta'jiz, amr li ta'jiz, satu arahan yang Allah SWT telah mengetahui sejak azali lagi kemampuan manusia tidak akan mampu untuk membawa datang satu yang sama dengannya. Setengah orang Islam sebelum kita pernah mengatakan bahawa Allah SWT telah menutup pintu kemampuan tersebut, yang dipanggil sarfah. Jadi Allah SWT telah pun
menutup laluan untuk manusia mampu menjadikan sesuatu ayat ataupun satu gubahan karyawan itu yang menyamai Al-Quran Karim. Ini pandangan Mu'tazilah. Tetapi sebenarnya memang manusia tidak mampu, bukan Allah tutup kemampuan tersebut. Sebaliknya memang manusia sendiri tidak mampu untuk mendatangkan sesuatu yang seindah Al-Quran Karim sampailah kepada hari kiamat. Ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran itu sendiri, yang merupakan mukjizat baginda Rasulullah SAW. Ia berkata seorang penyair terkemuka, Hafizun Nil, Syairun Nil, Ahmad Syauqi berkata, Ya an-nabiyyuna bil ayati fansaramat wa ji'tana bi ayatin ghairi munsarimi ayatuhu kullama tala judadun yazinuhunna tulul itqi wal kidami. Ya, walaupun nabi-nabi yang terdahulu membawa berbagai bentuk mukjizat, tetapi mukjizat mereka semuanya sudah berakhir. Tapi Tuhan, iaitu baginda Rasulullah SAW, datang kepada kami membawa satu bukti yang sentiasa bila masa berlalu digilap, dijumpai, ditemui perkara-perkara baru yang ternyata sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Jadi ini Al-Quran Karim, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Allah mencabar golongan kafirun, khususnya kalau kamu selama ni menolak dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan dia seorang yang mendatangkannya dari sisinya, karya-karya yang cantik itu datang daripada sisi rekaannya, maka buktikan, datangkan. Mana boleh tuan-tuan, Quran yang telah turun lebih 1400 tahun yang lalu menceritakan tentang hujan, fenomena hujan, taufan, menceritakan tentang kejadian manusia, menceritakan bahawa jari manusia ni tak sama satu sama lain. Mana mungkin satu yang manusia yang buta huruf, illiterate, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai bahan bacaan seperti itu, sedangkan hidupnya dipenuhi dengan kerja yang berat-berat untuk membantu keluarganya yang susah. Ayahnya wafat, ibunya wafat, datuknya wafat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pakcik yang menjaganya pula seorang miskin, dia terpaksa bersusah payah, bertungkus lumus untuk membantu keluarga ini. Mana mungkin beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam, memiliki waktu yang mencukupi untuk belajar daripada orang-orang Parsi, belajar daripada orang Rom, belajar daripada orang Mesir. Tidak pernah berlaku perkara itu. Muhammad SAW hanya duduk di kalangan golongan Ummiyun, golongan Quraisy yang tidak membaca. Mereka ini merupakan peniaga, penyair. Mereka di kalangan mereka merupakan petani yang tidak punya masa untuk membaca, mengkaji atau belajar daripada pihak-pihak tertentu. Tidak mungkin. Jadi hanyalah merupakan dakwah palsu golongan kafirun, khususnya golongan Quraisy pada masa itu, yang terbukti tidak dapat menghadapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan fakta. Jadi bila tak dapat menghadapi dengan fakta, dia datang dengan cerita-cerita dusta. Macam juga hari ini tuan-tuan, ini merupakan senjata golongan kafir, golongan musuh. Sampai satu tahap dia tak boleh nak lawan, maka dia create fitnah. Jadi ini adalah sifat manusia zaman-zaman. Moga Allah SWT beri kepada kita keyakinan betapa Al-Quran dan juga Islam ini merupakan kebenaran yang mutlak. Moga Allah beri kepada kita umat Islam kesedaran dari sebelum untuk bangkit daripada tidur dan juga kelemahan yang berlaku selama ini. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.